Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel kita yang serba spontan dan simpel ini. Terlebih dahulu saya mohon maaf saudara-saudara kalau dalam video saya terdengar bunyi kereta, bunyi motor, bunyi kereta api atau bunyi apa saja kendaraan, karena saya live di tepi jalan tuan-tuan. Dan saya mohon maaf kalau cara penyampaian saya agak bercelaru karena saya tidak melihat teks. Saya bikin spontan saja. Oke, pada kali ini tuan-tuan, tanpa membuang masa, konten saya menyentuh tentang isu yang sudah sekian lama berlarutan, yang melukakan hati kita sebagai warga negara Malaysia dan membiarkan saudara-saudara kita di Indonesia pula keliru tentang situasi sebenar, yaitu tentang tuduhan yang tidak sudah-sudah mengatakan Malaysia sebuah negara giveaway. Jadi saya harap penjelasan saya pada kali ini jelas dan boleh memberi kefahaman kepada kedua belah pihak. Kepada pihak Malaysia, mudah-mudahan saudara-saudara yang menonton video saya faham, hadam video ini. Jadi jikalau ada orang yang bertanya, kalau tidak boleh jawab, bagi saja link. Mudah-mudahan jawaban saya boleh menjelaskan keadaan sebenar. Dan kepada saudara-saudara saya di Indonesia, saya mohon tonton video sampai habis, fahamkan. InsyaAllah jika saudara-saudara sekalian faham, maka kalian akan berhenti daripada menuduh negara kami sebagai sebuah negara giveaway. Apa itu maksud giveaway, tuan-tuan? Maksud giveaway dalam konteks politik dan kemerdekaan antarabangsa adalah sebuah kemerdekaan yang diberikan istilahnya di atas dulang perak. Tidak melalui penentangan bersenjata, melainkan melalui cara perundingan atau cara hadiah. Dalam konteks Malaysia, kita melalui cara perundingan, bukan cara hadiah atau bukan cara orang cakap perjanjian. Bukan, kita adalah sebuah negara yang atas dasar perundingan, persetujuan. Jadi kenapa kita tidak menentang secara bersenjata? Kenapa kita memilih jalan perundingan? Jawabannya sangat simpel. Kerana tidak ada keperluan. Kenapa tidak ada keperluan? Kerana Malaysia pada dasarnya dengan British tidak pernah menjajah negara kita. Jepun tidak pernah menjajah negara kita. Mereka hanya menduduki negara kita selama 3,5 tahun. Belanda cuma pernah menguasai Melaka atas dasar mengusir Portugis. Sedangkan Portugis memang pernah menjajah, tapi pernah menjajah di bahagian bumi Melaka sahaja. Jadi memandangkan kita merdeka daripada British, video saya akan menumpukan konteksnya terhadap apa yang dikatakan penjajahan British. Jadi di sini saya jelaskan. British tidak pernah menjajah negara Malaysia. Kita cuma dinaungi. Oleh kerana itulah kita tidak berperang menentang mereka. Walaupun ada penentangan di peringkat lokal, di peringkat setempat, tapi ianya tidak membabitkan penentangan secara nasional kerana kita tidak dijajah secara nasional oleh British. Apa bezanya, tuan-tuan? Okey, saya akan jelaskan satu persatu. Semasa era kolonial, perkataan kolonial telah digunakan oleh para orientalis barat supaya kita sentiasa merasakan bahawa kita ini sebenarnya dijajah. Sebenarnya tidak. Ada istilah lain, yaitu istilah dinaungi dan dijajah. Dalam konteks Malaysia, kita dinaungi. Jadi saya akan beri contohnya. Semasa era kolonial, kita berada pada 5 peringkat. Yang pertama sekali, yang paling teruk adalah negeri-negeri selat, yaitu Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Negeri-negeri selat ini mereka dinaungi tapi hampir dijajah secara langsung. Cuma di antara ketiga-tiga negeri ini, Singapura lah yang menjadi pusatnya dan menjadi tempat di mana pentadbiran tersebut dilaksanakan. Sedangkan Melaka dan Pulau Pinang hanya menjadi tempat untuk mengutip hasil selain daripada mengargi-agihkan kaum buruh migran yang didatangkan daripada India dan China pada masa itu. Jadi Melaka dan Pulau Pinang yang menjadi sebahagian daripada Malaysia tidak dijajah secara langsung walaupun ianya sebahagian daripada negeri-negeri selat. Kedua, tuan-tuan, selepas negeri-negeri selat yang lebih dekat sedikit adalah negeri-negeri Melayu bersekutu yang terdiri daripada Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Jadi negeri-negeri Melayu bersekutu ini adalah merupakan negeri-negeri yang mempunyai seorang residen British. Residen British ini berperanan untuk menasihati Sultan dalam hal-hal pentadbiran, kecuali hal-hal yang membabitkan hak-hak orang Melayu dan agama Islam. Jadi hal-hal lain seperti mengutip cukai, ataupun kalau ada perbalahan ataupun ada pembangunan serba sedikit, si residen British akan menasihatkan. Jadi ini bukti jelas, beliau cuma melaporkan kepada gubernur negeri-negeri selat. Dan beliau tidak boleh melangkaui kuasa Sultan. Jadi ini satu bukti yang jelas bahawa ianya tidak dijajah. Dianya cuma menjadi penasihat di situ. Selepas negeri-negeri Melayu bersekutu, kita ada pula negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang terdiri daripada Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor. Ini lebih longgar lagi, tuan-tuan. Di sini ada penasihat British. Bukan residen tapi penasihat. Dan kuasanya lebih terbatas berbanding residen. Beliau bukan saja
tidak boleh menyentuh hal agama Islam dan hal awam Melayu, tapi beliau tidak boleh mengutip cukai secara langsung. Beliau hanya menjadi penasihat macam itu saja. Nah, kalau kita lihat Johor malahan hanya menerima penasihat British ini sebagai kawan kepada Sultan sahaja, bukan penasihat. Dan itu pun datang pada tahun 1914 untuk menyelaraskan pentadbiran pada masa itu. Okey, 1, 2, 3. Yang keempat adalah syarikat berpiagam Borneo Utara yang mentadbir Sabah. Dengarkan tuan-tuannya, namanya adalah syarikat berpiagam, Chartered Company. Bermaksud dia hanyalah sebuah syarikat. Tidak mungkinlah tuan-tuan sebuah syarikat menjajah sebuah negeri atau wilayah. British tidak mentadbir Sabah secara langsung. Hanya sebuah syarikat yang bernama syarikat berpiagam menjalankan perniagaan di Sabah dan menguasai pentadbiran beberapa daerah tertentu. Itu pun bukan keseluruhannya ya. Kemudian yang kelima adalah keluarga Brooke yang berada di Sarawak. Keluarga. Nampak? Perkataan keluarga, the Brooke Dynasty. Tidak mungkin sebuah keluarga menjajah sebuah negeri. Logik atau tidak? Kan? Jadi nampak, kelima-limanya tidak menunjukkan ada penjajahan, hanyalah naungan. Sehinggalah apabila Jepun datang menyerang, lepas Jepun datang menyerang, barulah British mula mewar-warkan penubuhan Malayan Union. Tapi alhamdulillah, kebangkitan orang-orang Melayu melalui UMNO telah menolak Malayan Union tersebut. Jadi tertubuhlah UMNO, maka Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan menggantikan Malayan Union. Kalau Malayan Union tertubuh, barulah kita boleh katakan bahawa British menjajah kita secara langsung. Jadi tidak ada keperluan kita untuk berperang menentang British. Kalau kita katakan British sebuah penjajah yang tidak suka berperang, salah. Kalau kita perhatikan perang kemerdekaan Amerika Syarikat, tuan-tuan, adalah merupakan perang antara penjajah dengan orang yang dijajah yang paling besar sekali dalam sejarah dunia. Perang kemerdekaan Amerika Syarikat. Nampak betapa buasnya British kalau mau berperang dengan tanah jajahannya. Tapi hal itu tidak berlaku di Tanah Melayu ataupun di Malaysia kerana kita cuma dinaungi, pertama. Kedua, kerana adanya daulat raja-raja kita, para sultan-sultan kita, tuan-tuan. Jadi harus kita taat setia kepada sultan. Okey, berbeza dengan Indonesia, tuan-tuan. Kenapa rakyat Indonesia berjuang bermati-matian menentang Belanda? Kerana Belanda menjajah Indonesia secara nasionalitas, secara keseluruhan wilayahnya. Apa bukti mereka dijajah? Pertama, adanya Volkskrant. Volkskrant ini merupakan Dewan Pentadbiran Belanda di tanah-tanah jajahannya. Volkskrant. Jadi menunjukkan mereka ada ciri pentadbiran yang khas sebuah negara yang dijajah. Kedua, Belanda semasa berada di Indonesia, mereka menerapkan sistem ataupun dasar nasional. Contohnya, ada 3 sistem pertanian yang mereka laksanakan yang menjadi sebahagian besar daripada elemen pemerintahan mereka. Yang pertama, sistem rodi kopi ataupun sistem buruh paksa, sistem tanam paksa. Ini sangat-sangat menindas. Inilah yang membangkitkan semangat nasionalisme orang Indonesia. Mereka tertindas lalu mereka diam-diam mengadakan penentangan. Kemudian tuan-tuan ada dasar etika, kemudian dasar susila. Apabila dasar etika dan susila dilaksanakan, keadaan mulai longgar, disitulah nasionalisme Indonesia naik. Lepas Diponegoro, kemudian ada Haji Omar Salim Cokro Aminoto, kemudian insinyur muda Ahmad Soekarno yang akhirnya menjadi Bapak Proklamator Indonesia. Jadi nampak tuan-tuan ya, di pihak Indonesia mereka berperang kerana mereka dijajah secara langsung dan mereka berperang secara nasional, secara keseluruhan, secara kolosal. Jadi inilah yang menjadikan mereka bangga dengan kemerdekaan negara mereka yang diperjuangkan melalui perjuangan berdarah. Sedangkan kita di Malaysia, kita tidak ada perjuangan peringkat nasional. Kita cuma ada perjuangan peringkat-peringkat daerah. Tok Janggut di Kelantan, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor dan dan Seputum di Perak. Ini yang pertama ya, membunuh Residen Bilch di Perak, di Sungai Perak. Kemudian Datuk Dol Said di Naning, di sepadan Melaka dengan Negeri Sembilan. Kemudian Haji Abdul Rahman Limbung di Terengganu. Kemudian Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau di Pahang. Kemudian di Sabah ada Datuk Mat Saleh, ada Antanum, ada Syarif Ali yang berada di Tempasuk menentang British. Kemudian di Sarawak kita ada Datuk Rentap, kita ada Datuk Syarif Masur. Jadi kita ada perjuangan menentang British tapi bukan peringkat nasional. Hanya peringkat lokal untuk di daerah tersebut sahaja. Jadi itu bezanya tuan-tuan. Jadi untuk mengatakan kita tidak berjuang menentang penjajah itu salah. Kerana semasa penjajahan Portugis dulu di Melaka kita pernah berjuang untuk merampasnya kembali. Kemudian semasa pendudukan Jepun, kita pernah berjuang menentang Jepun. Cuma perjuangan kita pada masa itu adalah berada di bergandengan dengan British. Kemudian contoh terbesar adalah perjuangan kita menentang komunisme. Parti Komunis Malaya. Berbeza dengan di Indonesia, tuan-tuan. Di Indonesia ada PKI. Malaysia ada PKM, Parti Komunis Malaya. Di Indonesia PKI atau Partai Komunis Indonesia, lambang Palu Arit. Jadi di Malaysia, tuan-tuan, bagaimana cara kita menentang bintang 3 ini?
Di Malaysia bintang 3, di Indonesia Palu Arit. Caranya adalah dengan kita memperjuangkan penentangan mereka yang gerila di hutan, berperang habis-habisan sampai Chin Peng menyerah. Kita tidak pernah membiarkan komunis tegak sedikit pun. Di Indonesia, tuan-tuan, mohon maaf, pernah komunisme 2 kali hampir masuk ke dalam pentadbiran kerajaan Indonesia. Yang pertama apabila Presiden Soekarno sendiri mewar-warkan poros Nasakom, Nas nasional, agama, komunis, poros Nasakom hampir diterapkan dalam pentadbiran Indonesia. Ini saudara-saudara Indonesia boleh buka sendiri. Kemudian tragedi Gestapo, ya, Gerakan September 30, apabila para jenderal Indonesia dibantai atau dibunuh pada tragedi Lubang Buaya kalau tidak salah saya, sehingga membangkitkan kebangkitan kami, ya, gerakan mahasiswa Indonesia pada masa itu. Jadi nampak perjuangan itu walaupun bukan perjuangan menentang penjajah, nampak juga sebagai satu perjuangan. Jadi saya harap tuan-tuan, penjelasan saya tadi jelas. Saya mohon kepada saudara-saudara saya Indonesia supaya berhenti untuk menuduh negara kami negara giveaway. Kami bukan giveaway dengan meminta kepada British secara mengemis, tidak. Kami cuma merundingkan hal tersebut dengan negara yang menaungi negara kami. Jikalau British penjajah, saya yakin kami juga menentang. Karena apa? Terbukti. Kami ada senarai pahlawan-pahlawan yang saya berikan tadi. Jadi ini adalah merupakan satu permohonan daripada saya kepada rakyat Malaysia untuk menyimpan video ini, sebarkan jika ada orang berhujah negara kita giveaway, bagi link ini sebagai jawaban. Kepada rakan-rakan di Indonesia pula, simpanlah video ini sebagai pemahaman kepada saudara-saudara. Saya paham saudara-saudara di Indonesia. Kalau di Malaysia, anak-anak sekolah kami belajar di sekolah, cukup diberikan pelajaran sejarah contohnya tentang perjuangan negara-negara di Asia Tenggara. Kami paham di Asia Tenggara, perjuangan menentang penjajah yang terbesar berlaku di Vietnam. Apabila Ho Chi Minh mengetuai pertempuran Dien Bien Phu menentang penjajah Prancis yang sangat hebat dan mereka menang. Itulah pertempuran terbesar. Sedangkan negara yang tidak bertempur sama sekali adalah Thailand. Thailand pun tidaklah sehebat mana tuan-tuan, kerana mereka merdeka seperti itu kerana mereka memberikan wilayah mereka yang mereka korbankan kepada penjajah lain. Cambodia dulu diberikan kepada Prancis. Bahagian-bahagian selatan Tanah Melayu yang kononnya dianggap negeri naungan mereka berikan kepada British. Berbeza pula dengan Indonesia, perjuangannya sangat-sangat hebat. Kita kenal, kita belajar siapa pahlawan di Indonesia. Kita tahu proklamator Indonesia adalah Presiden Soekarno. Kita tahu Bung Tomo adalah pahlawan yang bersuara keras. Kita tahu Jenderal Nasution. Kita tahu Pak Jamin Ginting di Medan dengan regimen 42-nya. Kita tahu Sam Ratulangi di Sulawesi. Kita tahu Robert Walter Mongesidi. Kita belajar tentang sejarah negara tetangga kita. Tapi di Indonesia yang saya ralat dalam hati adalah mereka tidak mempelajari sejarah negara lain di tepi mereka. Jadi mereka cuma merasakan nasionalisme mereka sahaja. Mereka tidak mempelajari tentang negara tetangga mereka. Jadi apabila mereka terlalu bangga dengan perjuangan tersebut, dari bangga bertukar menjadi riak, riak menjadi takbur, akhirnya menjadi satu kesombongan. Saya percaya tuan-tuan, orang-orang yang berkomentar atau berhujah di media sosial adalah anak-anak muda yang dipanggil bocah media sosial yang tidak faham. Karena kalau mereka dewasa dan tahu tentang sejarah sebenar, mereka tidak akan menggelar negara Malaysia sebagai negara giveaway. Jadi saya mohon penjelasan saya jelas, hitam di atas putih, buktinya ada kalau saudara-saudara rujuk dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jadi insya Allah, semoga keserumpunan kita tidak terganggu dengan ketidakpahaman yang cetek seperti ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai Nusantara.